اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرة لنا وصينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Buka risalah Sambung yang ramai. Risalah ni hak akhir sekali, bahagian keempat ni sangat penting lah. Sebab dalam sanad kita tu dia syarat syarat orang nak dapat sanad, dia kena talaqi risalah yang keempat. Dia tak boleh pakai dengar-dengar, tak boleh, dia kena talaqi dia. Sebab dalam sanad kita dengan guru kita pun gitu juga tu. Itu hadis daurah tafsir berserta masalah ilah. Jadi hak yang keempat, hak ujung sekali yang kita nak baca lepas ni. Jadi minta semua tu tawajuh lah. Mana orang yang tidak masuk dalam hak yang risalah yang keempat ni, maka sanad tidak boleh ditulis untuk dia. Dan tahun ni insya-Allah sanad kita akan bagi pada hari akhir. Sebab tahun lepas tu kita masih lagi tak dapat bagikan sanad. Oleh kerana perkara yang tidak boleh dielakkan, maka orang yang mengaji tahun lepas tu hari ni tak boleh sanad lagi. Jadi untuk hak tahun ni kita akan cuba usahalah semampu mungkin hari akhir kita akan bagi sanad. Seperti kita mengaji dulu pun, hari akhir adalah hari pembahagian sanad. Jadi selesai segala-gala. Orang nak balik jauh dekat pun tak perlu ada lagi hubungan dengan kita. Jadi masalah. Jadi hari yang nak balik tu, hari tu kita akan bagi sanad. Ini memudahkan kita semua. Jadi masalah dalam risalah keempat ni penting lah. Muka surat 20 kan. Muka surat 20. Jadi semalam kita dengar amalan-amalan dan akidah musyrikin Arab Mekah yang menyamai Al-Quran. Semalam kalau kita dengar pun, kita rasa luar dugaan kita. Orang yang biasa ngaji dah tu tak ada masalah lah. Orang yang tak biasa dengar ni luar dugaan kita. Rupanya musyrikin Mekah, Arab Mekah jahiliah ni, dia banyak erti tentang agama. Dan apa yang kita baca semalam tu, semua tu agama-agama asal daripada ajaran Nabi Ibrahim dan dikekalkan dalam Al-Quran. Daripada Al-Quran kita ni yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang sama tu dikekalkan, yang menyerupai. Jadi support dah. Setengah-setengah bahagian akidah support dah. Setengah-setengah bahagian amalan support dah. Jadi kalau kira orang Mekah dengan Nabi ni support je, dia sebab apa dia lawan juga? Yang setengah-setengah akidah support. Mana bila Nabi wayak kau tu, kita pun faham betul pun. Amalan-amalan beritahu semayang, kita faham semayang. Kita pun pasal buat semayang. Beritahu puasa pun, haji, umrah, zakat, zina haram semua sekali, judi haram. Kita tahulah kau, sebab syariat Nabi Ibrahim ni duduk ada dalam ingatan sebahagian mereka. Sekalipun tak ada kitab, tapi dia bertitih dengan cara ayat gitulah. Cara orang Arab bagi gitu tu, jadi ingat. Ada dalam syair-syair Arab mereka syariat Nabi Ibrahim. Jadi bila orang mengaji lughah ni, dia akan buat kajian syair Arab jahiliah. Dalam tu ada kandungan tentang malaikat lah, dia sebut tentang ajaran-ajaran ya ada sangkut paut dengan syariat. Satu lagi perkara yang kita kena dengar ialah Kaabah sendiri. Kaabah ni kita tengok 4 segi kan, yang ada ukuran dia. Sebenarnya Kaabah tu bukan 4 segi. Hijir Ismail tu Kaabah juga tu, 4 separuh bulat kan.
Kita boleh tawaf kalau masuk ke tengah jalan litah gitu tak sah. Dia kena main ikut dia juga. Walaupun dia tidak ada bangunan, dia macam bulat separuh itu pasal ada lampu jujur. Kau boleh jaga kaki kanan. Takut-takut ada orang gini nak jadi pitah awak shortcut tak boleh gitu. Sebab dia Kaabah. Jadi kalau mari foto terus nak cepat habis musim, jadi tak sah lah kita punya tawaf tu sebab kita lalu ke tengah Kaabah. Sebab Kaabah dirinya meliputi 4 segi dan hijab Ismail. Jadi buat apa? Jadi tak boleh buat tinggi gitu juga. Memang sepatutnya kena tinggi gitu juga. Nabi SAW telah bersabda, dan dia beritahu pada Aisyah, isteri baginda SAW, pernah Kaabah diutuh. Mari buat dengan tidak ada semi cukup, konkrit tak sempurna ni, mari buah kilat, buah bangunan. Jadi utuh ni biasa, Kaabah tak kali utuh. Utuhlah Kaabah takdir. Masa nak buat semula tu, Tok Melukah kata semua orang kita ni, Kaabah kita utuh dah, kerana banyak kilat. Ingat, kena ada sumbangan semua kita, tapi jangan kumpul duit haram. Duit halal saja boleh. Sebab ni rumah Allah. Siapa-siapa bagi juga duit haram, celakalah kehidupan dia. Maka apabila arahan daripada penghulu Mekah tu, masa tu, maka semua pakat bagi sumbangan sikit sebanyak. Duit orang Arab benda banyak. Kalau kira-kira buat kamu sutil memang cukup pun, tapi duit haram, duit pelacuran ada, duit judi, duit rokok, duit samu tu memang banyak lah. Tapi mereka takut mungkin buat Kaabah ni kan, pakat ambil duit halal saja. Sini makna kata ulama hadis, maknanya orang Mekah ni tahu beza halal haram. Jadi apabila pengumuman dibuat, tak ada siapa berani buat duit haram. Takutnya dia tetap hukum. Tapi masih lagi mereka tidak keluar daripada kepompong kafir. Lagu tu jaga pun bagi duit halal-halal untuk bina Kaabah, mereka tetap lagi Allah cak dia di kafir. Sebab akidah tu tak betul. Maka kata Nabi SAW, dengan sebab tak cukup duit halal lah, jadi boleh buat bangunan 4 segi hijil Ismail tak boleh nak buat. Pakai buat separuh tu pakai tinggal gitu. Kemudian hari apabila runtuh semula Kaabah, maka Raja Islam pada masa selepas tu bina Kaabah seperti mana ada dalam hadis. Mana bina sekali dengan hijab Ismail itu tinggi gitu. Waktu runtuh pula, maka Raja kedua kata tu zaman dinasti dia, kita tak ikut dia, kita nak ikut zaman Nabi. Biarlah tak cukup-cukup pun. Maka dia bina 4 segi semula. Lepas tu mesyuarat kemudian hari macam mana Kaabah ni, dia kata dah buat dah tu tak sedap betul lah. Jadi orang fikir macam mana pula. Jadi kerja orang Islam ni bila dia mengatakan dia betul, dia buat lain. Jadi janganlah jadi Kaabah sebagai sasaran. Maka dikekalkan hingga hari ini Kaabah yang ada pada zaman Nabi. Daripada kisah dan riwayat yang sahih ini dapat kita fahami bahawasanya orang Arab Mekah dalam maklumat mereka halal haram ni jelas, dan mereka takut pun untuk melakukan sesuatu bersabit dengan masjid haram daripada sumber yang haram. Dan mereka boleh beza duit kau ni haram, duit kau ni halal. Dengan begitu semua pun Allah kata mereka musyrikin Mekah, orang yang kalau mati masuk neraka memang tak boleh keluar. Walaupun kena beza halal haram, walaupun boleh jaga halal haram, tapi isu akidah yang ada punuh dia tak sebeki, hal ni tetap Allah Taala akan humbal dan neraka memang tak akan. Jadi apabila kita tengok semalam, kita dengar ciri-ciri persamaan di antara orang Mekah dengan Quran. Jadi dia duduk lawan siapa perang Badar tu apa? Musuh dia bila suka dia tak berlawan. Dia tak belaga, jadi dia berlawan. Mana benda tu tak berlawan, macam prinsip tak sama. Suatu pertubuhan dengan pertubuhan lain, suka berlaku ada sah tak suka, memang berlaku. Ada berlaku, apabila berlaku titik tidak ada persamaan, maka itulah pertelingkahan. Jadi apabila kita baca semalam, sama berlaku. Jadi sepatutnya tak jadilah penentang ajaran Al-Quran kerana subodah tu. Jadi kita baca ayat 20 dulu. Dapat diketahui bahawa musyrikin Arab jahiliyah sangat keras menentang Nabi Muhammad dan para sahabat.
Kita tahu dah bahawa musyrikin Mekah ni sangat keras menentang Nabi Muhammad dan para sahabat. Bukan kerana perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Kerana mereka pun mengetahui, kerana mereka pun memahami bahawasanya setengah amalan-amalan itu merupakan amalan mereka juga, kebiasaan bagi mereka. Dia nak lawan apa? Benda dia buat juga. Persoalannya ialah kenapa mereka sangat keras memberi tentangnya sehingga sanggup mati di dalam memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendusta, pengkhianat? Adakah kerana kelemahan yang ada pada diri baginda? Adakah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka salah kerana berbilang-bilang Tuhan yang Maha Esa? Maksud berbilang-bilang Tuhan ni Allah banyak. Allah Maha Esa, siapa Allah lain, tiga Allah lagi. Adakah begitu? Jawapan sebenarnya ialah perkara pokok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang dan dilawan adalah kerana tuntutan tauhid. Pada lafaz tentang ilah, Tuhan, ataupun tentang perkara-perkara yang menjadi lazim bagi ilah. Hak ni hak dia berlaku dengan Nabi, hak dia bertentang dengan Nabi. Tauhid tentang ilah ni lah hak mereka tak boleh. Sebab orang Arab Mekah faham ilah ni tu panggil hati. We jadi selesai masalah, we jadi sempurna hajat. Hak besar-besar Allah, hak kecil-kecil wakil Allah. Asal boleh selesai saja, besar kecil dia panggil ilah dalam bahasa Arab. Batu dalam kitab Jawi, kitab Baqarah, dia tulis ilah dengan mana tu panggil hati. Mana hati tu kat selega dan mana masalah memang tak apa gitu-gitu. Maka apabila dia kata gitu-gitu benar boleh selesai tu, maka hati lega. Jadi lega hati kerana ada tempat dia bergantung, itu dia panggil ilah. Asal mana gitu, tu panggil hati. Hati boleh bertupai dengan dia. Mana bila bunyi kata benda tu masalah tapi dah ada gani, tak apa, lega dulu. Arab panggil ilah. Arab panggil ilah. Jadi Arab Mekah dia faham lafaz ilah sebab bahasa dia. Dan kita orang Melayu ni, kita buat nama ilah dengan nama Tuhan, tapi kita tak faham. Jadi nafi benda yang tak faham ni memang nafi tak jelas. Batulah orang kita yang buat syirik ni, orang kata la ilaha illallah pun serupa je. La ilaha illallah ni penuh mulut, mana banyak baca, tapi dalam masa yang sama kita puja selain pada Allah juga. Kita banyak ilah juga. Kita dah faham banyak ilah juga. Sedangkan kita kata la ilaha, mana lafaz kita tu nafi, amalan dan pahaman kita isbat. Sebab lafaz ilah tu kita tidak faham. Iaitu inilah titik tolak menjadi pertembungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy yang mengikut Nabi Ibrahim, tak belaga dengan Nabi kerana lafaz ilah. Yang ni Nabi mentauhidkan ilah hanya Allah. Musyrikin Mekah kata ilah ni bukan Allah saja, lain-lain pun boleh jadi ilah juga. Ilah ni bukan Allah saja, lain-lain pun boleh jadi ilah juga. Sebab itulah bila Nabi kata la ilaha illallah, dia kata aja'alal alihata ilahu wahidan, adakah Muhammad sanggup menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Seruan kepada ilah yang satu ni satu perkara pelik, tak biasa kita dengar. Hani dia lawan sebab dia faham lafaz ilah. Oleh satu tajuk ilah ni kita buat suku. Buat suku. Mungkin di kalangan kita tu dah belajar dah lah, tapi ramai juga yang boleh jadi tak biasa dengar. Ngucap tu duk ngucap dah, ngatik tu duk ngatik dah, tapi lafaz ilah kadang-kadang tidak nak jeli orang mana. Jadi daripada risalah yang kita tulis pendek ni, kita akan baca sikit tengok. Jadi jawapan sebenarnya ialah perkara pokok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang dan dilawan adalah kerana tuntutan tauhid pada lafaz ilah. Tuntutan tauhid, tuntutan mengesahkan lafaz ilah ni hanya pada Allah. Tauhid mana mengesahkan.
Buai semua tinggal sah, dia panggil tauhid. Tolak semua tinggal sah, baru kita panggil tauhid. Kalau campur, dia panggil syirik. Allah boleh juga, lain pada Allah boleh juga, itu syirik. Katakan Allah saja, tolak yang lain, itu tauhid. Kita kadang-kadang lah kalau tauhid itu sebut betul-betul dah, tapi tak faham juga, sebab tidak memikir, tidak mendalami. Jadi tuntutan tauhid pada lafaz tentang ilah, tuntutan mengesahkan Allah pada memiliki sifat ilah, atau perkara-perkara yang menjadi lazim bagi ilah. Perkara-perkara yang menjadi lazim ni mana sifat-sifat yang sepatut ada pada ilah. Itu perkara-perkara yang menjadi lazim ni, sifat-sifat yang sepatut ada pada ilah. Sifat-sifat sepatut ada pada orang yang nak mengaku dia tu Tuhan. Jadi mana-mana sifat yang dikira sifat ketuhanan, kalau kita kata ada lagi selain pada Allah, maka kita telah melakukan syirik tentang Allah di segi sifat ilah. Lepas tu hukum dia, hukum jadi kafir. Walaupun semua terima pun kira-kira kalau sah terima dalam nama Allah 99 dikatakan kalau nama sifat. Hak lain semua tak terima, tapi ada sah nama ni kita kata boleh kongsi dengan yang lain, maka akidah kita batal, kita dikira kufur. Sebab kita masih kata ilah ni bukan pada Allah saja, ilah boleh juga pada selain pada Allah, pada wali, pada nabi, pada jin dan pada malaikat. Ya, kita duk ulang empat perkara ni, hak ni ya, jadi masalah, jadi hukum manusia. Perkara lain tidaklah beraan. Nak roh nabi, roh wali, malaikat dan jin. Sebab ni saya sebut dalam Quran dia. Jadi duk mesti hak ni manusia duk punah serta dunia, akidah dia atas empat perkara ni. Jadi perkara yang lazim bagi ilah, bagi ketuhanan ni, kita kena tolak. La ilaha, tidak boleh ada sifat ilah pada mana-mana. Illallah, malaikat Allah saja boleh memiliki sifat ilah. Tidak ada boleh miliki sifat ilah ni oleh sesiapa. Illallah, malaikat Allah saja boleh memiliki sifat ilah. Jadi mana-mana orang yang mengatakan salah satu sifat ilah ni boleh dikongsi oleh lain pada Allah, oleh jin ke, oleh malaikat ke, oleh roh nabi ke, oleh roh wali ke, maka dia dikira syirik pada Allah Ta'ala. Dan syirik ini adalah jenis kekufuran. Boleh nampak dah sikit-sikit dah. Jadi mafhum tauhid tentang ilah inilah yang menjadi penghalang. Mafhum, yakni apa yang difahami tauhid tentang ilah inilah yang difahami oleh orang Arab, menjadi penghalang kepada ketua Quraisy daripada mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia faham ilah itulah Nabi kata la ilaha illallah, dia perang pedang dengan Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain pun laungan pertama mereka untuk mengajak hamba kepada Allah la ilaha illallah. Tak kira Nabi mana. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Bukan laungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ni, semua nabi-nabi. Apabila dia jadi nabi, perkataan pertama dia akan ajak manusia pada Allah, iaitu menafikan ilah. Tidak boleh disabitkan ilah pada mana-mana perkara, mana-mana makhluk, mana-mana zat, melainkan zat yang bernama Allah saja boleh sabitkan. Jadi apabila Nabi kata ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, maka mula pada itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertukar daripada digelar al-amin kepada gila. Sebab orang Arab Mekah faham ilah. Lah ni orang bukan Islam, dia mengucap mana pada orang Islam. Amat orang bukan Islam baca ayat kursi mana pada orang Islam. Orang Islam wa amma ayat kursi sampai mati. Kalau dia dengar daripada hadis-hadis daripada orang Islam ni, siapa dia baca ayat kursi, maka tak boleh masuk pencuri. Dia baca ayat kursi dia ni, ayat kursi kita ni, siapa ke dia mati, tak pernah masuk pencuri dalam kilat dia. Bawa dia mati, masuk pencuri. Apabila diselidik tengok, dia kata ayah kita dulu, masa dia hidup dulu, dia kata dia tak akan tinggal ayat kursi ni. Sebab dalam sunnah Nabi Muhammad SAW kata siapa dia baca ayat kursi, dia rumah dia tidak akan diganggu. Dia tu agama Hindu.
mati dalam hidup. Tapi di segi dia yakin atas nafsab dan Nabi untuk dunia dia tu tahu. Umat Islam tidak yakin pada Nabi dia sendiri. Orang Hindu dia ngaji sekadar tu tu hai pula waktu tu, tapi oleh kerana akidah dia atau akidah penuh, maka tidak boleh memberi apa-apa kesan di akhirat. Sekadar dunia tu hai tunjuklah, tapi akhirat tidak ada lagi gear dia. Sebab syarat jadi akhirat ni apabila akidah tu betul. Kalau akidah tidak betul, satu amalan pun tidak akan diberi balasan baik. Jadi mafhum tauhid tentang ilah inilah yang menjadi penghalang kepada ketua Quraisy daripada mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apabila mereka mendengar sahaja kalimah la ilaha illallah, dalam hadis kata fanafaru, mereka lari. Tak boleh dengar. Fanafaru, mereka terus lari berkeliaran. Mereka berkata salna ghaira hada, minta supaya kami buat amal yang lain pada ni. Kami boleh buat belaka, zakat kami boleh bayar, puasa kami boleh puasa, haji boleh buat, umrah boleh buat, tapi jangan kata la ilaha illallah. Kami tak boleh terima hadis ni. Ni lah kau ayat dulu. Mana gitu. Salna hada ghaira hada, mintalah supaya kami buat wahai Muhammad selain pada la ilaha illallah. Ni tu nenek kita faham lagi. Ini dalam hadis. Qalu, mereka sanggup berkata, lau ji'tumuni bisyamsi hatta tad'uha fi yadi. Nabi SAW bersabda, qala Nabi, lau ji'tumuni bisyamsi hatta tad'uha fi yadi ma sa'altukum ghairaha. Nabi kata pada Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, kalau kamu sanggup bawa pada aku matahari dan hingga boleh letak matahari itu dalam tangan aku tidak akan minta daripada kamu ghairaha, selain pada kalimah la ilaha illallah. Kamu nak tolong, kamu nak bantu, kamu nak sokong apa sekalipun sehingga boleh bagi matahari bulan ni, tangan aku boleh karang matahari, aku boleh karang bulan. Mana matahari dan bulan ni duduk dalam tunjuk aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah, dan aku tidak akan minta daripada kamu selain pada ni. Faqamu min indih Rabbanan, maka mereka beredar daripada Nabi hak kata yang marah, kerana Nabi tak ikut kehendak mereka. Lalu mereka berkata, wallahi lanashtumannaka wa ilahaka alladhi amaraka bihadha. Kata Bapak Quraisy, demi Allah kami akan celah dan sumpah kepada kamu dan Tuhan yang ajar kamu la ilaha illallah ni. Dia kata tak boleh ilah ni kepada Allah saja ni. Kami akan sumpah kamu, kami akan celah kamu dan Tuhan kamu yang ajar tauhid seperti ni. Kata Bapak Quraisy kepada Nabi selama dulu. Ini semua sekali kurang daripada fahamnya Quraisy ni tentang lafaz ilah. Nah, dia ambil daripada tafsir Ibnu Katsir. Bahagian kedua, ahwal Arab jahiliyah. Ini bahagian kedua. Yang ni bahagian yang mana berlaku pertembung ni. Hak berlawan. Jadi hak pokoknya tadilah, hak pokok perlawanan atau pertembungnya di antara Quran dengan musyrikin Mekah ialah lafaz ilah. Itu besar sekali. Dalam masa yang sama juga ada perkara-perkara lain. Jadi kita tengok perbezaan musyrikin Arab jahiliyah. Musyrikin Arab jahiliyah berbeza pahaman mereka dengan akidah suci Islam, ialah mereka berpahaman yang mengurus dan mentadbir alam keseluruhannya hanya Allah. Akan tetapi, ya ada tapi, mengurus dan mentadbir alam keseluruhannya Allah, memang Allah pun. Akan tetapi setengah di kalangan manusia yang muqarrab, ia pernah jadi wali. Bagi orang Mekah ni, akan tetapi di kalangan manusia hak pernah hidup atas dunia tu ada orang hak jadi wali, kita panggil muqarrab. Orang muqarrab, orang yang pernah hampir kepada Allah. Yakni disebabkan mujahadah, yakni disebabkan latihan rohani yang kuat, jadilah wali. Muqarrab ni kitulah. Dia sanggup mujahadah dalam taat, dia sanggup latih rohani dia dalam taat dengan kuat, tidak seperti orang lain, jadi wali dia. Wali sungguh. Mana orang wali tu memang sungguh pun. Cuma masyarakat ni pandangan mereka apabila jadi wali,
Nah, apabila jadi orang rapat dengan Allah, untuk mereka Allah Ta'ala yang Maha Esa memberi beberapa anugerah apabila mati. Ini hak dia kucah diri. Nah, ni hak dia kucah diri. Tak ada siapa-siapa. Ayat ni dalam wahyu. Hak dia kucah diri. Tapi bukan kucah diri. Bisikan syaitan ajar dalam kepala dia supaya kucah. Manusia benar. Nah, benar orang di atas dunia tu dalam fitrah suci pun dia jadi benar. Nah, maka tengok kadang lah, kalau dia mengaji Quran, syaitan tak pergi rapat. Kalau dia tak mengaji Quran, syaitan pergi bisik dalam kepala dia. Maka dia pegang hak syaitan. Apabila dia jadi juruk malat, dia lawan Quran. Dia asalnya kosong-kosong. Jadi ini semua ni pahamai-pahamai karut-marut daripada bisikan syaitan. Apa dia kata bisikan syaitannya? Setiap perkara yang lawan dengan Quran ni adalah syaitan. Sebab dia lah musuh yang paling ketat. Tak perlu hurai daripada mana-mana hadis pun. Sebab Quran sebut gitu tak. Setiap perkara yang lawan Quran memang syaitan. Jadi atas bisikan syaitan ni lah dia faham apabila jadi tok wali kerana mujahadah, kerana kesetiaan, patuh tak berbelah bagi kepada Allah Ta'ala, jadi orang yang tinggi, orang yang hebat. Lebih-lebih lagi ada pada masa dunia dulu alamat karamat. Wali ni biasalah Tuhan Zahir. Orang biasa lah kita panggil karamah. Kalau Nabi kita panggil mukjizat. Luar biasa. Jadi dengan sebab tengok keramat pula, lagi mereka kata ni atas dunia termasuk dia hidup duduk keramat. Maka orang lagu ni bila dia mati, apabila dia mati, Allah anugerahkan kepada mereka perkara-perkara ini ni adalah hak dia pecah diri. Agama dia. Ulama tulis perkara anugerah Allah pada mereka yang mereka kata itu kuasa mengurus dan berkemampuan untuk mengurus yang diperolehi daripada pemberian Allah. Dia kata gitu. Bukan hak dia ambil diri pada mana-mana. Dak hak Allah with dia, kerana Allah Ta'ala kena dak dia. Dunia dulu tu habis hamak dia. Mati tu habis ghanib dia. Iaitu untuk manfaat dan mudarat. Untuk manfaat dan mudarat orang lain. Untuk memberi faedah. Untuk membahayakan orang lain. Tetapi Allah with dia pun dalam lingkungan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau nak pasti sungguh fahaman ni, kalau di kalangan kita ni orang jenis menuntut ilmu belak-belak tu, boleh jadi dia kata ada dah biasa dengar ni. Tapi di kalangan kita yang free, kosong, tidak ada gapa-gapa, cuba kita sampai ke Al-Quran kepada dia, dia kecek atas martabat 7 lah, nak hawali, hatta sawah lah, semua sekali tu akan tubik wadani, akan tubik wadah syirik ni. Ini merupakan kajian ulama tentang perkara yang berlaku dalam masyarakat. Kenapa syirik bunuh dalam akidah manusia terbentuk? Dia bahagian. Jadi mereka kata bila Tok Wali tu mati, semasa dunia dia ada keramat, tu hawi luar biasa. Maka bila dia mati, tu hawilah dia satu anugerah, boleh tolong orang lain hak seru dia. Tapi bukan hak dia sendiri tu, hak Allah Ta'ala wi, sebab Allah Ta'ala kena doa dia. Tapi dalam lingkungan tertentu lah, khas pada tempat-tempat tertentu, bukan seluruh alam. Kalau wali kawasan tu, kamu lalu dia hak mana kawasan lalu ni, dia tapi tak nak ke kawasan jetih tu. Hak jetih tu wali jetih pula. Dia bahagia. Nah, kalau kata dia mau di mana? Kita duduk Saudi. Kena cari hak Saudi ni hak kawasan Melayu ni. Begitu. Dia bahagia. Maknanya kalau Tok Wali tu mati, kalau kita nak selesai masalah tu, kena kawasan mana Tok Wali tu matilah. Nak kira kawasan tu. Kerana khas pada tempat-tempat tertentu, bukan seluruh alam. Yang kedua, khas pada urusan-urusan tertentu, bukan semua urusan. Semua urusan tu Allah yang Maha Esa. Tapi bahagian-bahagian nak dapat anak, bahagian-bahagiannya di pelangih-bahagian, nak jadi maju kedah, Tok Wali ni boleh kira ni. Kitab mana? Kitab karut dia. Maka kita tanya kitab mana? Bahagian kitab mana tu gagal dia. Jadi ahli kita jangan jadi bisu lah, tanya dia kitab mana. Kita pun nak belajar juga kalau sahih. Jadi apabila bunyi kata kitab tu, maka nada dia pun jadi berubah. Kalau tekan-tekan lagi, apa lagi tu? Sebab orang batin yang bila bertemu dengan Quran itu masa. Yang ketiga, khas pada waktu-waktu tertentu, bukan semua waktu. Pria-pria je. Pria-pria. Macam orang nak ambil
nak ambil apa ni, sanad wayar kulit. Syarat dia kena tak boleh sembahyang subuh waktu tu. Dia kena main wayar kulit, main wayar tulik, wayar kulit, wayar kelima dia. Siapa curah-curahnya tu pergi berdaga pada pukul 9 pagi. Mana sembahyang subuh tak ada. Ini pun kita tahu maklumat daripada satu orang yang mengaji khas bahagian kajian budaya Melayu. Dia buat kajian, kata dia, ustaz, perkara ni dalam pengajian saya di universiti dulu, rupa-rupanya orang nak turun wayar kulit ni, syarat dia tak boleh sembahyang subuh. Kalau dia rakyat sembahyang lah. Kalau tidak, tak boleh turun. Tak boleh turun untuk dalam ni kepada untuk dalam baru, kecuali dia kena main siapa kau naik lepas subuh tu barulah waktu dia berdaga, maka dia pun dia kiosok ambil sanad dengan wayar kulit. Nah, dia tu lebih kurang maka tu dia geng-geng dia berlaku. Sebab waktu tertentu saja boleh turun sanad, berbagai-bagai. Jadi kita tu pasal baca ni, sebab masyarakat ni dia tak rajin nak mari sejid. Ilmu dia kalau ayat kau orang tahu. Orang mana? Orang hak tak belaga yang kita tebing ayatnya dalam habis ilmu kita ni. Lebih-lebih lagi jenis tu imam, jenis tu mila, jenis kaki sejid, jenis ustaz, jenis orang menjadi agama. Tahu habis ilmu kita ni. Lepas tu boleh ayat orang yang kita nampak. Kalau nampak boleh kita makan cekak dia, kita boleh ayat. Jadi ilmu kita ni cara penyampaiannya sulit. Aceh, gagal, tawar. Jadi kalau nak suruh masuk ilmu ni, kena ayat siap. Jadi perangkat syaitan tu supaya tidak disedari, bunuh dia oleh sesiapa, berjaya. Sebab dia tak ada asas ke apa pun dalam agama. Sebab syariat Islam ni, apabila dengar saja dalam sulit keadaan apa, kena lantai kan, kena sebarkan sejilah-jilah mungkin. Itu syariat Islam. Walaupun kita ngaji itu susu-susu, tapi bila kita pandang, kita kena ajar depan orang, dalam masjid, di mana tempat terbuka, kena ayat belakang. Itu syariat Islam. Tapi kalau bukan syariat Islam, syariat syaitan ni underground, sunyi-sunyi, sulit-sulit. Lepas tu kalau mati pun kafir, orang tak tahu. Jadi ini perangkap dan jerak syaitan. Jadi sikit sebanyak perkara-perkara seperti ini kita kena tahu lah. Itu anugerah pertama kepada wali yang telah mati. Jadi tempat-tempat tertentu, urusan-urusan tertentu, dan masa-masa pria-pria tertentu ya. Anugerah kedua, dapat syafaat qahriyah. Syafaat qahriyah ni satu perbahagian perbahasan kan. Syafaat qahriyah ni sokongan moral. Sokongan moral ni yang mana seseorang tu akan mengalah, tak boleh meneruskan, kena apabila ada jenis sokongan atau jenis bantuan, jenis moral lah. Macam gini, kerajaan Malaysia telah hukum satu orang tu gantung kerana kes tertentu mengikut undang-undang Malaysia ni, kena gantung dulu dalam parlimen kau atau dulu dalam mahkamah kau, tak kira lah hukuman. Tiba-tiba ada negara-negara besar pada Malaysia yang mana Malaysia kita bergantung dengan dia, kalau balas dengan dia memang lingkup Malaysia ni, dia kata jangan gantung dia sebab dia orang kita. Kalau tidak, berkecam. Maknanya kalau tidak, kami negara-negara yang besar ni akan putus hubungan macam-macam. Maka dengan sebab tu, negara kita pun buat keputusan atas keadaan semasa, maka keputusan ini boleh ditangguhkan atau dengan keputusan lain daripada gantung kepada sama hidup. Contohnya, ini dia panggil syafaat qahriyah. Ini dia panggil syafaat qahriyah. Syafaat qahriyah maknanya orang yang bersalah ni dapat syafaat qahriyah daripada kuasa besar daripada negara Malaysia yang menyebabkan hukum yang telah diputuskan tak boleh nak dijalankan. Nampak tak? Ini dalam dunia tu kita buat anggaran gitu, ya, agakkan jadi kedak perkara dia berlaku tu mungkin tidak berlaku ataupun mungkin berlaku, tapi kita boleh mudah faham lagu tu. Sebab kita syafaat qahriyah ni hak dalam Quran. Yang ni gini, orang tu dalam dunia dulu memang dia salah dengan Tuhan, salah berat lah. Agak-agak Tuhan ketimbuk tak boleh neraka, dia tahu mana dia neraka. Tapi dalam Allah dia biasa baik dengan tu wali. Masa dulu kat sebelah kami pun biasa kubur tu wali tu
Nah, bulu ni pun dia biasa pergi kata wali tu. Macam-macam benda. Dia biasa duk tapa butuh wali tu. Dengar faham apabila dia mati pun, kalau dia buat salah gitu gini, biasa bunuh orang, biasa pergi merokok, biasa bangkaya pun, oleh kerana tu wali ni kata orang kita, wahai Allah. Nah, buat kira ke mana pun, dengan dia, dengan kita ni memang rapat sungguh, wahai Allah. Maka dengan sebab Allah Ta'ala tengok kata wali ni, Allah Ta'ala tak apa, orang demo, kiamat lah di akhirat esok. Ini syafaat qadiyah. Cuma syafaat qadiyah berbentuk tak ada dengan Tuhan, sebab tak ada lagi kuasa lain boleh sampai Tuhan. Jadi kuasa besar memberi amaran kepada kuasa kecil untuk melepaskan orang-orang yang bersalah dalam negara kuasa kecil ni. Dengan Allah tak ada. Cuma syafaat qadiyah di sini, orang yang memiliki ajaran sesat ni, dia faham bukan jenis kuasa tu, bukan kata tu wali pergi jumpa Allah Ta'ala, ya Allah. Ingat, kalau Allah tahu gini pada dia ni, kita semua akan baik kok. Kita akan jadi tu wali Allah Ta'ala. Ya tak ada gitu. Nah, buat macam kuasa besar. Jadi kita berbeza dengan Tuhan di akhirat esok. Jadi kita semua ni, puak wali satu dunia ni, telah buat musyarat dah. Orang ni kalau tak lepas, ya Allah jaga. Lemah kan ya Allah Ta'ala. Dia tak berlaku je ni. Itu syafaat yang tak mungkin berlaku. Syafaat boleh jadi berlaku daripada pahaman mereka, dipanggil syafaat qadiyah mahabbah dia panggil. Syafaat qadiyah mahabbah ni lah yang menolak masuk dalam akidah-akidah orang yang bukan Islam, dalam agama-agama lain daripada Islam, termasuk Nasara, Kristian dan Yahudi dan lain-lain. Syafaat qadiyah mahabbah dia panggil. Yakni Allah Ta'ala sayang wali itu. Dengan sebab sayang itulah Allah tunjuk dah rasa dunia dulu keramat. Sebab keramat ni bukan hak wali tu, hak Allah zahir dengan kudrat dia depan tu wali ataupun dalam keadaan kehidupan tu wali. Sebagai alamat Allah Ta'ala bantu dia, sokong dia dengan kudrat ilahiyah luar biasa. Cuma dia faham oleh kerana Allah sayang dah ke dia, sebab itulah keramat ada atas dia pada dia dunia. Maka bila dia mati, Allah sayang. Maka mana-mana orang yang ada hubungan Tok Wali ni, apa saja kesilapan dan kesalahan dia, apabila Tok Wali ni merayu Allah Ta'ala, ya Allah, memang dia salah, kalau ikut nak persedia undang-undang kan memang salah lah ya Allah, tapi dia ni orang apa menang kita ni. Nah, buat kira ya Allah Ta'ala, kira mana jah mana pun, ni orang kita ni apa doa dengan kita ni, kubur tak biasa tinggal, mari semua saya tak terima. Maka Allah kisahnya doa kata wali itu tak apalah, oleh kerana orang mengaku maaf lah. Ini syafaat qadiyah yang dipahami oleh Nasara, nah, oleh lain-lain pahaman, termasuk dalam orang Islam sendiri yang jahil agama. Waktulah dia sungguh nak. Kalau pergi kubur atau pergi mana-mana hak dia rasa tu wali, dia akan rayak sungguh-sungguh. Dia akan menangis, dia akan curi, dia akan teriak. Dia kata, ya Allah, aku salah, wahai walimu tolong rayak esok Tuhan. Aku tak ada apa nak ni, gemuk lah, boleh rayak. Aku memang jauh cemas selatan ni, mu apa kata Tuhan suci. Mudah-mudahan mu pujuk dia kat dia pusia kat aku. Nah, tiba-tiba bunyi suara. Suara bunyi. Suara tu jin. Dah, suara tu bik ke kubur tu jin. Jin pun ada gini lah, kalau mu nak sungguh, supaya maaf kesalahan kamu, mu kena cari kami putih seko. Mu kena bismillah di situ. Macam-macam arah karut-marut. Dia pun tak ada masalah. Minta kata akhirat esok janji kata selesai. Apa saja arah suara bunyi itu jin. Suara ni memang jin. Jin pun arah, maka dia pun ikutlah jin. Maka dia buatlah. Jin pun mula berdabik dada kata, inilah di antara orang gigi aku dah ni. Dia mulai puja. Sebab jadi dah. Jadi berlakulah berbagai-bagai pahaman rusak dan ajaran salah, ikuran daripada syafaat qadiyah. Ikuran daripada syafaat qadiyah, iaitu Allah malu mata nak mengazab orang yang rapat dengan wali dia. Dan ini ialah aku dalam kalangan masyarakat kita yang jahil lah. Sebenarnya orang ni, orang golongan ni, dia tak ngaji lah. Kalau yang ngaji daurah tafsir, habis sekali. Habis pun tak ada. Sebab dia tak tahu. Masyarakat kita ni, dia tak tahu. Dia suruh pandang tak ngaji. Apabila suruh pandang tak ngaji, mudah syaitan ambil buat jadi anak murid dia. Cuba dia ngaji tafsir gini, habis sekali darah. InsyaAllah orang tu tidak mudah terfitnah.
Tak. Allah Ta'ala kelebihan mukjizat Quran ni menghalang jiwa-jiwa yang telah mengaji Quran ni daripada mudah diperdayakan. Sebab kita akan rujuk Quran kita, dan Quran ni ini kena baca semua berserta faham pula. Mudah-mudahan kita ni Allah bagi keselamatan melalui pengajian daripada wahyu dia, seperti mana Allah telah selamatkan hamba-hamba dia yang lain zaman dahulu. Jadi syafaat qahriyah ni, dan ini yang panggil jenis syirik fit tasarruf. Jenis syirik fit tasarruf, syirik dalam guru dan mentadbir. Maknanya Tok Wali ni berkecimpung sama dalam mengurus dan mentadbir. Ambil juga tugas Tuhan. Boleh maaf orang lain, boleh maaf orang lain. Masya Allah. Kalau kita pergi cuba cakap dengan orang Nasara Kristian, dia tu berkataan syafaat qahriyah ni memang hak ni dalam kepala dia. Sebab tu dia ada seorang yang anu pun hari Ahad dia pergi jumpa padri. Padri kata ayat belakang kesalahan dosa hak buat minggu lepas. Lepas tu pejam mata belakang. Lepas tu ayat padri kata wakil daripada Yesus, wakil daripada Nabi Isa, dosa kamu dimaafkan. Bagi pelawak tu pergi gereja, buat pula dosa. Sebab mudah doa. Jadi sebelum pahaman ni meresap dalam hati orang Kristian ni, dia kata Nabi Isa telah korban dia untuk umat dia, untuk orang puja dia. Maka Allah Ta'ala telah beli darah Nabi Isa ni untuk memaafkan umat dia. Jadi apabila Nabi Isa mengadu pada Allah, ya Allah ni orang kita ni, dah buat kira ke mana pun, maka oleh kerana Allah hanya doa kepada Nabi Isa, maka mana-mana umat dan pengikut yang puja dia, maaf sama-sama. Maka mudahlah Kristian jadi standard. Ilmu daripada langit dakwah dia, tapi ajaran ikut hawa nafsu. Islam ilmu daripada langit, tapi ajaran hawa nafsu. Jadi fikir mari agama-agama semua patung berhala yang dikira kuno ataupun ketinggalan zaman ni akan mengubah arah kepada agama daripada sumber daripada langit, tapi ikut hawa nafsu. Standard bunyi daripada langit juga, ada kitab juga Injil, tapi ikut hawa nafsu. Okey, masuklah. Islam daripada langit ikut, tapi lawan nafsu. Ni orang lain ambil. Jadi banyaknya menjadi murtad ikut agama Kristian dan Nasara kerana bunyi propaganda tu daripada langit, tapi ajaran semua rakyat sendiri yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Jadi orang yang tak mengaji Quran kan, mudah sekali terpikat. Mengaji Quran tak mengaji dah, dia buka-buka kitab Bible lah mengaji. Bila ngaji kitab Bible, Allah Ta'ala Nabi Isa, Allah Ta'ala Nabi Isa cabut gaul sekali, pas boleh buat pelakor. Tak apa lagi, duit pun boleh. Inilah mangsa golongan kita orang yang Melayu lagi Islam ni, dia tak mengaji kitab Quran jazri masa kecil, maka bila-bila masa boleh dikelentong dan boleh dirosakkan, dan telah berlaku ratus ribu orang Malaysia murtad. Kita kata mengaji Quran, orang boleh belakang. Tak sabar anak kita akan jadi murtad, cucu kita akan jadi murtad. Sebab kita Tuhan bagi anugerah Al-Quran yang boleh menjaga segala-gala ni, kerana kita mengaji dia, kita abaikan. Jadi inilah berlaku. Jadi tajuk syafaat qahriyah inilah sebenarnya tajuk banyak manusia akan sesat sebab silap faham atas syafaat qahriyah. Dan dalam Quran 1/4 Al-Quran bahas perkara ni. Sebab Allah reti inilah cara-cara syaitan nak guna untuk menyesatkan hamba-hamba dia, ya. Yang tidak mendekati wahyu. Maka Allah Ta'ala huraikan, Allah Ta'ala turun dalam daripada Al-Quran ni juzuk mana 1/4 akhir Al-Quran pada membicarakan syafaat qahriyah, supaya setiap orang ngaji Quran ni memang jelas perkara ni. Tak ada syafaat qahriyah di akhirat. Ma min syafi'in illa bi'idnih, Tuhan kata tidak ada boleh bagi syafaat qahriyah di akhirat melainkan orang yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nabi kata orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala orang mati dalam tauhid sahaja. Orang tidak mati dalam tauhid tidak ada syafaat. Nabi jelaskan lagi. Ni duduk sembah selain pada Allah, duduk puja selain pada Allah, lepas duduk harap syafaat, memang tidak akan ada pun di akhirat. Jadi tajuk ni penting. Anugerah ketiga, wali itu dapat ilmu ghaib. Dia tahu Allahu Akbar. Apabila jadi tu wali, dia kena tahu perkara ghaib. Yang dia duduk kecek ngarut depan tu wali tu, dia tahu. Dia main. Tak ada siapa ajar, dia duduk hadiri bisikan syaitan. Ustaz tak ajar tu, Tok Guru pun tak ajar. Jadi kata tu, tak jangan kacau tu wali tu. Kita nak pergi nak apa dia tahu dah. Duk bunuh diri sendiri
tak ada pasal-pasal, tak ada pajak, sebab tidak ada asas akidah yang betul. Jadi apabila orang itu kata dia tu tok wali, di antara ciri-ciri anugerah Allah pada dia, pada tok wali itu kata dia dapat mengetahui ilmu ghaib. Dan dapat mendengar seruan mereka yang menyeru walaupun mereka telah mati. Dapat tahu perkara baik dan dapat dengar seruan orang seru walaupun dia telah mati. Dan ini dia panggil jenis syirik fil ilmu. Syirik di segi pengetahuan dan maklumat. Sedangkan ilmu ghaib hanya Allah saja tahu. Nabi tidak tahu ilmu ghaib. Wali lah bil bihaqi lah. Sebab tak ada pilihan pun dia. Nabi tidak tahu ilmu ghaib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ayat Quran, beritahu pada umatmu, mu tak ada tahu ilmu ghaib wahai Muhammad. Takut-takut mereka keliru. Takut-takut Nabi-Nabi lain tak tahu perkara ghaib, tapi Nabi Muhammad ni oleh kerana Nabi terakhir yang paling rapat dengan Tuhan, takut dia ni boleh Allah turun ayat Quran, beritahu pada mereka, kamu wahai Muhammad, ketua segala Nabi, ketua segala manusia, tidak tahu perkara ghaib, kerana mengetahui perkara ghaib adalah Allah. Memang kalau kita ngaji tafsir jelas, tapi kalau tak ngaji mari, tok wali tahu perkara ghaib. Kurang tahu perkara ghaib, maka hasrat dan perkara-perkara yang dia rasa boleh selesai melalui tok wali dia akan ghaib. Tak tahu tok wali benar kan? Maka ikut ibadat itulah, faham salah itulah, maka dia akan memuja, menyeru tok wali. Ini juga perkara-perkara yang mereka faham. Dan kata mereka ini anugerah Allah pada tok wali itu, Allah beritahu kepada dia perkara baik. Dan kemudian kita susuli dengan dalil lah, dalil. Akidah suci Islam, akidah suci Islam yang dibawa oleh para anbiya ialah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu semua hendaklah yakin tidak ada ilah melainkan Allah dalam surah Muhammad. Ini akidah kita Islam. Ilah ini adalah merupakan milik Allah. Ilah ini adalah milik Allah. Jadi syafaat milik Allah, perkara lain milik Allah, seru dengan cara lain milik Allah, menyempurnakan hajat milik Allah, menyelesaikan masalah milik Allah. Tidak boleh dikongsi oleh siapa-siapa pun. Tidak boleh dikongsi oleh siapa-siapa pun. Lebih-lebih lagi ma fawqal asbab, perkara luar lingkungan asbab. Lebih-lebih lagi ma fawqal asbab, di luar lingkungan asbab. Soalan kita tanya, dia jadi duk Mekah, duk jaga Kaabah, duk bagi minum air Zam-Zam kepada orang jauh-jauh mari, duk jadi tuk siap Masjid Haram, duk khidmat Masjid Haram. Orang lagu tu buat amalan ni jadi sesak boleh. Kalau orang lain-lain tak apalah, orang jual, orang luar ni, orang beri daripada agama ni, duk joget-joget mana dunia ni, duduk anu haram dalam Masjid Haram, khidmat pada Masjid Haram, tolong jaga Kaabah, tolong jaga kelambu Kaabah, tolong jaga pintu Kaabah, tolong jaga air Zam-Zam, tolong bagi minum air Zam-Zam kat orang mari jauh. Sesak boleh. Memang tak pernah khabar. Jadi ada soalan lah, kenapa musyrikin Arab Jahiliyah Mekah ni terjerumus ke dalam pahaman salah ini, sedangkan dia duduk kawasan tanah suci dalam masjid yang paling agung? Jawab, kerana mereka telah kiaskan kerajaan dunia ini sama dengan kerajaan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tak mengaji. Kerana mereka kiaskan, mereka bandingkan sama kerajaan Allah yang Maha Esa dengan kerajaan dunia. Yang ni kerajaan dunia, walaupun kita kata raja, presiden, Perdana Menteri, tapi dia tak lewat asal. Dia kena ada anak kali, dia kena ada kaki tangan, dia tak lewat. Maka Allah pun begitu juga bagi mereka. Allah walaupun dia Maha Esa, tapi perkara-perkara remeh-temeh kecil ni dia wakil-wakil dia. Jenis-jenis wali, jenis-jenis nabi, jenis malaikat tertentu, jenis-jenis tertentu, ni kerjaan dia. Maka hak kecil tu dia suruh wakil dia, hak besar-besar tu dia wakil. Kerana musyrikin Mekah tak mengaji, dia sama kan kerajaan dunia yang fana, makhluk yang lemah ini sama dengan kerajaan Allah yang Maha Esa yang boleh buat segala-gala. Ini kerosakan pada fahaman mereka. Soalan pula, kenapa jadi gini? Kenapa musyrikin Arab Jahiliyah salah dalam kias mereka?
Jadi boleh faham begini ni, boleh jadi kias. Tak, duk kias lepas dia. Tak, Allah Ta'ala supaya dengan kajian dunia. Mana kuasa-kuasa bagi dua. Hak besar-besar doa Allah Ta'ala sendiri, hak kecil, hak mudah, wakil-wakil uruskan. Apa jadi gini? Kerana dalam syariat samawiyah, dalam syariat turun dari langit pun ada cerita tentang tugas malaikat. Dia ada yang dengar gitu. Ada cerita yang Allah Ta'ala suruh malaikat buat. Nah, ni kesilapan berlaku. Manakala kalau terdengar pun daripada kitab langit, baik daripada kitab Injil, baik kitab Zabur, Taurat ataupun Al-Quran sendiri, tentu sekali akan ada cerita malaikat buat kerjaan. Tu. Maka mereka dengar malaikat ni. Nah, apa dia? Wakil tu hendak. Banyak kerjaan tu duduk cerita hari tu. Maka dengan sebab dia ada dengar-dengar, tapi dengar tidak detail dan sempurna. Mana kita pun akan dengar ikut dalam Quran Al-Fahni ni, malaikat bukan sikit banyak, tapi kita faham jelas kerana kita mengaji habis. Bukan sekadar dengar-dengar dah. Yang mana dengar-dengar ni gapo benar pun tidak jelas, jadi masalah. Nah, ini biasalah dalam masyarakat kita. Berita-berita sok khabar yang boleh beli kedai pun, kalau kita ayat laporan yang tidak baca habis lagi, dia baca sekarang, kita pun ayat dah korang baca. Betul kan? Ditulis habis detail sampai bawah. Bila baca sampai bawah barulah tak keliru. Ni baca sekarang, lepas tu duduk eceh dah. Ni tak ada kau satu kitab, kau tak ada. Hanya biasa-biasa dengar penceritaan daripada orang tanpa kitab. Sebab orang Mekah ni tak ada kitab. Jadi dia dengar je. Orang tu duduk bari, yang ini duduk bari. Memang tidak ada sumber yang kukuh, yang sahih. Dah. Maka boleh jadilah dengan sebab dengar sikit-sikit tu boleh jadi dengan sebab biasa-biasa dengar, yang dengar tidak jelas tu berlaku gini. Sedangkan kita yang akan nak mengaji tafsir ni, kita akan mengaji malaikat ni, dan kita akan baca hal dia ni. Tapi oleh kerana kita mengaji pada awal hingga akhir, kita faham malaikat ni walaupun dia ada buat kerja, tapi dia ada tugas dia dan kedudukan dia yang jelas. Dia bukan wakil Tuhan. Bukan wakil Tuhan. Jadi oleh kerana ada mereka dengar cerita tentang tugas para malaikat, mereka memahami bahawa para malaikat di dalam menjalankan tugas adalah daripada kebebasan ikhtiar malaikat. Allah ui buku dah dia kuasa temu cara lah. Dia faham gitu. Jadi mereka silap fahamnya, mereka kata malaikat itu menjalankan tugas tapi daripada kebebasan ikhtiar malaikat sendiri. Dan tidak sebagai menjalankan tugas mengikut arahan dan titah Allah. Itu kita faham. Jadi dengan sebab tu dia kata bagi perkara yang Allah telah bagi dah kekuasaan pada malaikat, kita buat hubungan malaikat saja sudah. Kalau mana tak ada kuasa pada dia, tidak diberi kuasa pada dia, bukan lingkungan kuasa dia, itu kita kena minta Allah Taala. Dia duk faham gitu. Jadi perkara-perkara sinilah menyebabkan kekeliruan dan berlaku silap faham. Dan mulalah berlaku berbagai-bagai. Mula-mula malaikat dulu wakil Tuhan, lepas tu jin pula, lepas tu tok wali, lepas tu Nabi. Habis usaha. Jadi apabila kita mengaji daurah dan kita mengaji tafsir, segala-gala ini akan terungkap. Perkara kedua yang boleh menyebabkan mereka keliru, satunya kerana dengar-dengar malaikat bunyi ada berita malaikat wakil ja'an ni. Yang kedua kerana biasa mengetahui bahawa para anbiya, para awliya cepat dimakbulkan doa. Kita doa pagi petang siang malam banyak hari, banyak periak, tapi lagu tu buat wali doa lalu dah makbul. Luar biasa. Lebih-lebih lagi para nabi lah. Jadi para nabi tu zaman dia, para wali boleh jadi hari ni pun ada. Mungkin kita je latih nak wali ni. Wali ni kita latih. Jadi kita tak tahu. Kau siapa latih? Tu wali tak ngaku dia wali. Kalau dia tak ngaku, orang atas ada wali tak kata bawah dia tu wali. Patut jadi wali, kita hak siuk dia jadi naik jadi tu wali. Oleh kerana itulah wali ini tidak ada tidak akan berlaku syariat daripada syariat Tuhan daripada wali, sebab dia bukan anugerah daripada Allah. Bahkan dia diangkat oleh hamba Allah, bawahan dia tu angkat jadi tuan.
Nah, ia tidak macam para sahabat. Sahabat ni anugerah Allah dalam Quran, kehebatan dia. Allah ni wipakat ke dia sahabat. Wali ni kita wipakat dia. Dia dalam universiti. Nah, kita sudah tahu kan dah kan. Hak PhD tu bukan pelajar dia PhD. Nah, macam ustaz-ustaz ataupun pensyarah adalah ada MA negeri. Nah, jadi pelajar dengan pakar mesyuarat sama pelajar, kita boleh akad lah tu kita jadi PhD dia. Jadi sokongan daripada pelajar bakal hang nama, maka mula pada hari ini guru yang ada degree MA diangkat darjat PhD. Siapa diangkat? Pelajar angkat. Mana ada kita? Yang meluluskan PhD orang yang ada atas dia PhD 2, 3, 4. Mana gitu? Itu kan dah. Mana kelulusan dalam apa-apa derajat dan pangkat ni orang atas daripada tu memberi anugerah kepada dia. Jadi sahabat Nabi, Allah anugerah sahabat ni pada sahabat anugerah tinggi ni dalam Quran. Allah sebut dalam Quran beberapa ayat benar. Wali tak ada. Wali Allah tak ada. Allah tak tunjuk wali ni siapa dah. Patut jadi wali, kita akan. Buat kita bawahan ni akan. Oleh kerana itulah derajat kewalian ni tidak ada dalam senarai syariat. Untuk apa-apa syariat pun. Dan tidak dinafikan seseorang itu bila dia soleh dia jadi wali Allah. Dan semua orang soleh ni wali Allah belakang. Tapi bukan daripada angkat, daripada orang bawah. Bahkan Allah iktiraf tu di sisi dia yang tidak diketahui. Wali siapa-siapa ni Allah akan iktiraf di akhirat esok, yang mana manusia semasa dia hidup dia tidak tahu. Dia tidak macam sahabat. Oleh kerana jangan sekali-kali kita terkeliru. Ni tengok orang yang tak maya pun wali juga, orang selanya pun wali juga. Sebab kita tanya mana? Lain bagi itu mau. Oh, dia tak apa makam dah tu. Dia tak malu makhluk dah, dia Allah Ta'ala. Kadang-kadang makan kedai tak bayar. Orang lihat wali kan berkat kedai kita ni. Jadi tu wali tu mai makan tak mau. Free. Jadi ini berlaku masalah dalam masyarakat jahil. Jadi inilah kesempatan syaitan masuk dalam hati orang jahil. Tengok. Jadi orang yang tak pakar ni, itulah kehebatan yang ada pada mereka. Maka tak perlulah mengaji Quran habis 30 juzuk, tak perlulah mengaji hadis dan sunnah Nabi. Kalau nak jadi tak wali, lagu tu pada dah. Nah, dia panggil syakat untuk jumpa Allah Ta'ala tanpa mengaji. Siapa tak sih? Oleh kerana itu perkara seperti ini kena berhati-hati. Jadi kerana biasa mengetahui para anbiya dan awliya cepat dimakbulkan doa, maka mereka menganggap kecepatan itu yang bukan daripada ikhtiar wali sebagai asas luar biasa yang akan diberi oleh Allah pada wali. Nah, kita taruh dulu sikit, baru kita akan masuk kitab yang terakhir, masalah ini.